dari agama Islam. Ini yang diajar oleh Lee Kuan Yew. Saya masih ingat kalau saya masih utara, saya lahir 67, 63 utara. Tapi kita baca buku memoir Lee Kuan Yew. Kita kena baca. Apa Lee Kuan Yew kata? We want Malaysian Malaysia. Kita tak mau dengar Malaysia. Punya Puang Haja. Kita pun bukan nak tolak Cina, bukan tolak India, tapi jangan Puang Haja pada kita. Jangan hina itu. Lee Kuan Yew hina, saudara. Dan kerana serangan itu, kita hilang Singapura. Bukan kita lupa. Kita lupa. Kalau tak lupa, tak ada ramai yang sokongan orang lain. Kita lupa. Tetapi PAP tak lupa. DAP, anak pada Lee Kuan Yew Lim Kit Siang tak lupa. Anak lagi pada Lim Kit Siang Lim Guan Eng tak lupa. Mereka tak pernah lupa, saudara, untuk menghina kedudukan orang Melayu, bahasa Melayu, agama Islam, dan meletakkannya setara dan sama rata dengan yang lain. Saya nak bagi tahu kepada orang Cina, orang India, sama rata itu apa dia? Oh, iya, sama rata itu ada tidak? Dalam Islam dibezakan. Orang Islam bayar zakat, orang bukan Islam bayar jizyah. Beza, tak sama. Apakah Islam itu tak adil? Tunjuk saya dalam sejarah Islam di mana orang bukan Islam itu dizalimi. Kita tahu kerajaan Spanyol, kerajaan Cordoba, dan di Jerusalem bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi yang memerintah, kesemua menceritakan bagaimana adilnya Islam itu. Tetapi bukan sama rata. Dia letakkan Islam itu atas, kerana memang asas negara itu Islam. Tetapi kita menghormati dan mengiktiraf dan membela orang-orang lain agama-agama. Itu prinsipnya. Itu prinsip Barisan Nasional selama ini. Prinsip inilah yang menyebabkan negara ini harmoni, negara ini hebat, negara ini stabil. Saudara ingat, senang nak stabilkan negara. Saya dulu Indonesia, sekarang saya tahu susah-susah. Sekarang tadi Thailand, sekarang Zahid pun dah sebut, bukan senang. Kita boleh macam ini, harmoni, stabil. Kerana apa? Kerana prinsip yang dipegang oleh Barisan Nasional ini, inilah prinsip yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kita memimpin, tapi dalam masa yang sama kita berlaku adil kepada yang kita pimpin, sama ada Islam atau bukan Islam. Ini prinsipnya. Jangan dengar ikut Anwar. Kalau Anwar sekarang, oh kita sama rata. Anak Melayu, anak saya. Anak Cina, anak saya. Anak India, anak saya. Saya tak sebut orang lain, tanya pandai orang Putrajaya. Kalau tak menang lepas itu, tak tahu. Syarikat sekarang tak ada ini apa ni, direct nego, semua transparent. Syarikat Cina, syarikat kita. Syarikat India, syarikat kita. Syarikat Melayu, syarikat kita. Sekarang dia sebut, saya nak jawab. Dia jadi Menteri Kewangan, dia buat apa? Dia yang wujudkan skim kontraktor wibawa. Dia yang wujudkan. Apa dia skim kontraktor wibawa? Bagi direct nego kepada hanya 15 syarikat Melayu. Mana syarikat Cina waktu itu? Mana syarikat India? Sebab pada tak bagi. Dan Melayu pun dia bagi hanya 15 syarikat. Daripada 2,000 syarikat Bumi Putra Melayu yang berdaftar dengan Kewangan, yang dibagi 15 semua koloni dia. Dan satu syarikat, saudara, dia bagi, dengar baik-baik, dia bagi tanpa tender, direct nego, arahan terus daripada Menteri Kewangan. Satu syarikat paling kurang 1 bilion, 1,000 juta projek tanpa tender. 15 syarikat, 15 bilion. Syarikat India, Inlet Pochi, 1 sen mentara. Ya. Sekarang dia nak kata berjuang. Saudara, kes mana yang menurut? Ya. Dia nak kata sekarang macam berjuang apa? Dia bukan berjuang untuk mempertahankan, membela, kerana sayang pada orang Cina ini. Dia berjuang sama rata di kerana apa? Kerana dia tahu prinsip ini, falsafah ini, cara ini akan merosakkan negara. Orang Melayu akan marah, dan lepas itu orang Cina akan rasa tergugat, orang India pun akan diprovok dan marah, maka kita akan bergaduh, kita akan buha, kita akan rosak. Ini taktik Anwar Ibrahim untuk rosakkan negara. Ini bukan taktik untuk membela. Sebab itu 16 September. Taktik apa 16 September? Taktik rosakkan negara. Bukan taktik dia nak Ibrahim. Tidak ada. Jangan. Dulu saya dah cakap, orang tak percaya.
Saya cakap nah, dia sebut 16 September kita akan melangkah ke Putrajaya. Dengar dia cakap. Kita ada 30. Dan dia cakap tu satu dunia tu. CNN ambil, Al Jazeera ambil, CNBC ambil. Dah tahu impact dia macam mana? Kesan dia macam mana? Bila ada seorang ketua pembangkang buat kenyataan yang dia akan memerintah dan merubah kerajaan pada 16 September. Hancur. Tak ada orang nak melabur Malaysia. Saya masa tu duduk Indonesia, semua pelabur datang Jakarta. Kata sebab apa datang Malaysia? Siapa nak datang? Kerajaan nak tukar, kita tunggu tukar 16 September. Rosak negara. Bila tak melabur, rosak. Ini baru nak naik balik ni pelaburan ni. Baru nak naik. Hancur, rosak negara. Apa dia tak tahu? Dia tahu dia Menteri Kewangan. Apa dia tak tahu? Dia tahu. Dia Menteri Kewangan. Dia tahu, tapi dia buat untuk apa? Kerana dia mau rosakkan negara. Untuk apa? Untuk kepentingan diri. Ini dosa besar Anwar Ibrahim kepada rakyat. Inilah yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Baik Tengku Abdul Rahman, baik Tun Razak, baik Tun Tang Cheng Lock, baik TVT Sambantha. Mereka tak sempurna. Mereka ada masalah masing-masing. Tak hebat macam Anwar. Pidato dia, Anwar berkata pidato bergelek boleh. Tanya saya pun lagi macam-macam boleh lah. Semua dia boleh. Tetapi yang membina negara ini siapa sekarang? Apakah Anwar pernah bina negara ini? Tak pernah. Dia pernah berhenti je lah dia bina negara. Yang bina negara ini siapa? Orang macam Tengku Abdul Rahman, orang macam Tun Razak, orang macam VT Sambantha, Tun Tang Cheng Lock dan semua selepas itu. Mereka bina atas dasar apa? Atas dasar semangat, saudara. Semangat apa? Semangat negarawan. Apa dia semangat negarawan? Meletakkan kepentingan negara mengatasi kepentingan diri sendiri. Ini semua pemimpin kita bertuah. Kerana semua pemimpin kita sebelum ini ambil dan pakai dan betul-betul pegang pada prinsip itu. Sekarang Anwar Ibrahim mula rosakkan. Dia letakkan kepentingan dia, cita-cita dia, ego dia, nafsu dia, kepentingan dia mengatasi semua kepentingan lain. Ini alamat jahanam kepada negara. Kalau kita tak tahu. Dan saya nak bagi tahu, kalau dulu kita hanya hilang Singapura, saudara. Kalau yang kali ini, serangan kali ini, kalau kita tak lawan, kita tak bangkit, kita tak tentang mereka, kita akan hilang segala-galanya. Bila hilang tu, bagi maksud saya, bukan orang Melayu je hilang, orang Cina hilang, orang India hilang. Keharmonian kaum ini, saudara, kalau sudah rosak, saudara, bukan semua. Oh, ini dia kata ini politik baru. Kita politik baru, politik yang tanpa perkauman dan sebagainya. Siapa mula politik baru? Politik tanpa perkauman siapa yang mulakan? Bukan dia. Barisan Nasional, Perikatan. Daripada pilihan negara pertama tahun 1995 lagi, Tengku Abdul Rahman dah turun dah. Pergi tempat orang India, bagi tahu orang Melayu, bagi tahu orang Melayu, ini calon MIC, dia orang India, dia lawan calon PAS orang Melayu. Tetapi kerana MIC ini bersama kita, hormat kita, akui kita, iktiraf kita, maka kita harus bagi undi kita. Itu mula. Tun Tang Cheng Lock pergi jumpa orang Cina. Ini calon UMNO Melayu lawan calon DAP Cina. Tetapi kerana dia bersama kita, dia walaupun dia Melayu, saya minta orang Cina semua kasih sokongan. Itu juga ini. Kota Raja ini menjadi saksi. Inilah tempat medan politik tanpa batas kaum yang paling hebat yang pernah disaksikan oleh sejarah yang Malaysia. Berapa kali pemimpin-pemimpin India diberi undi oleh pengundi-pengundi Melayu. Siapa mulakan? Anwar Ibrahim. Masa itu dia tak, belum ada lagi, tak kenal politik lagi. Yang mulakan siapa? Pengasas-pengasas bangsa. Ini, saudara, kita kena faham betul. Ini serangan yang paling kuat, yang boleh oh, sebab itu sekarang yang bela dia hebat betul. Habis-habisan yang bela siapa sekarang? Pembela dia nombor 1 sekarang siapa? Karpal Singh mana bagi? Habis semua Haji Sulaiman ke Haji apa lawyer semua cabut, tinggal Singh Zor. Bukan masalah dengan semua Singh, memang satu Singh yang salah. Sebab dia belit. Dulu tahun 1997, saudara cek parlimen, esok start parlimen. Saudara cek laporan parlimen tahun 1997. Saya masih susu politik Anwar. Saya tahu. Saya masih susu politik sebelum Anwar masuk parlimen. Saya masuk dulu.